Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat muka surat 101. Kena ulang sedikit baris yang ke-6 daripada bawah. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya tiada datang bagimu berjalan dengan jalan ini, dan menanggungkan akan nafsu yang sangat liar, lagi penyegan, yakni malas daripada mengerjakan kebajikan, dan boleh menghelakan, membawa bagi yang dikasih padanya, dan berusaha bagi taat yang berat di atasnya, melainkan dengan engkau peliharakan bagi 3 usul ini. Maknanya tuan-tuan, pengarang kitab ini memberitahu kepada kita bukan mudah untuk kita meletakkan diri kita di atas landasan jalan yang betul, jalan yang benar. 2 jalan dahulu yang telah ditunjukkan untuk menyelamatkan kita, iaitu yang pertama jalan khauf kepada Allah, yang kedua jalan ar-raja kepada Allah. Dalam erti kata, nak timbulkan di dalam diri kita perasaan takut kepada Allah, perasaan sentiasa meletakkan pengharapan kepada Allah, bukanlah suatu perkara yang mudah. Hingga ke saat ini,
Sukar kita nak meletakkan. Aku rasa takut kepadamu ya Allah. Aku rasa takut dengan azabmu ya Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, oleh kerana terlalu sukar nak meletakkan dua sifat ini, iaitu rasa takut dan meletakkan pengharapan kepada Allah, maka pengarang kitab ini beritahu, dia kata akhirnya nafsu itu sangat liar dia, sukar untuk dididik, sukar untuk dikawal, sehingga membawa kepada malas untuk melakukan kebajikan. Memang betul. Dia akan merasa takut, akan merasa menyesal apabila dia dah masuk ke liang lahat. Itu je. Dia tengok orang mati pun dia tak rasa apa. Apabila dia telah masuk ke liang lahat, dibaringkan orang ke liang lahat, kemudian ditutup dengan papan, kemudian dikambus dengan tanah, barulah ketika itu dia sedar. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau tidak ada ibadah, amal ibadah yang kita bawa bersama-sama dengan kain kapan kita ketika berada di alam barzah, alam sementara, alam kubur, selamatkah kita? Apakah terlepas kita daripada soalan mungkar? Apakah terlepas kita daripada pukulan, ancaman malaikat nakir dan yang lain-lain? Sudahlah dia kata malas untuk mengerjakan kebajikan dan boleh menghela membawa bagi apa yang dia sayang, dia kasih. Apa yang dia kasih, dia sayang akan berterusan. Kalau dia sayangkan dunia ini, sedangkan dia tahu dunia ini akan hancur, akan fana, akan binasa, tetapi kalau dia meletakkan aku tetap sayang dunia ini, maka selagi itulah dia tidak akan insaf, tuan-tuan. Dan berusaha bagi taat yang berat di atasnya. Nak melakukan ketaatan kepada Allah, dia rasa berat. Ini siapa dia? Kalaulah seseorang itu tidak ada rasa takut kepada Allah, memang berat. Seolah-olah dia tidak rasa apa-apa. Aku tak sembahyang pun hidup aku dalam keadaan senang lenang. Aku tidak menutup aurat pun hidup aku dalam keadaan selesa. Aku tidak beribadah pun harta aku banyak. Dia merasa macam tu. Dia rasa berat untuk beribadah. Kecuali dia kata, kalau engkau peliharakan 3 usul ini dan engkau ingat yang berterusan, berkekalan, sehingga tiada lumpuh, tiada lemah, tiada lalai engkau. Tengok, pegang 3 perkara ni. Kalau kita nak tanamkan sifat rasa takut, rasa gerun
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuan-tuan, dia tidak rasa apa-apa. Itu sebabnya yang saya kata awal-awal tadi, dia pergi ziarah orang mati, dia pergi hantar jenazah ke tanah perkuburan, kemudian dia balik, singgah makan roti canai, minum teh tarik, hilang, tak ada apa-apa. Sebab apa? Dia merasakan tidak ada apa-apa pun. Yang mati tetap mati, dia kata. Yang aku yang masih hidup ni, aku akan teruskan kehidupan aku. Dia tidak tahu dia itu akan mati juga dalam keadaan bila-bila masa. Kemarin mengkebumikan jenazah ketika azan maghrib. Siapa pun tak sangka. Pergi hospital, ambil ubat, balik dalam keadaan segar bugar. Hampir-hampir dekat asar, diserangi sakit jantung. Tak sempat nak bawa hospital balik. Innalillah. Semua orang terkejut. Tadi ni elok tengah hari tadi. Ni kerja Allah. Mau tak mau, ahli waris dia kata, kita kebumikan juga serta merta. Allah. Bayangkan tuan-tuan, diri kita kalau di saat itu amal ibadah kita terlalu sedikit, sembahyang kita pun tak seberapa. Bayangkan. Baik, pertama, jaga elok-elok dan biar dia berkekalan. Jangan mudah lalai, jangan mudah lumpuh, dia kata. Maknanya sentiasa berterusan kita ingat. Pertama, sebutkan, ingatkan, ulang-ulangkan pada ayat targhib dan tarhib. Apa maknanya? Sentiasa gemar dan takut. Targhib maknanya gemar, suka. Tarhib dan takut dengan ayat-ayat Allah. Maknanya Allah Ta'ala dah beritahu. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa ulang-ulang. Engkau gemar nak beribadah, engkau suka nak beribadah kerana balasannya begini, begini, begini. Daripada semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang fardu. Tetapi sepatutnya kita dah beransur tua ni tuan-tuan, bukan yang fardu lagi. Yang fardu itu sudah menjadi suatu kewajipan, jangan tinggal sama sekali. Yang perlu kita korbankan masa dan tenaga kita sekarang ialah mengerjakan yang sunat-sunat. Sunat-sunat rawatib, qiyamul lail, sunat duha dan yang lain-lain. Sebab yang fardu ni semua orang buat. Tak buat dia berdosa. Yang sunat-sunat ni.
Yang ini kita nak korbankan masa kita. Kita nak korbankan masa lapang kita dengan banyak beribadah. Kalau sembahyang tadi, yang sunat-sunat, qabliyah, ba'diyah, qiyamul lail, sunat duha, kita jaga sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya kata tadi, kita korbankan masa kita. Dah tak ada lagi nak fikir yang lain-lain dah. Jangan ada masa lapang kita nak menonton TV, tengok filem kartun Doraemon, dah tua-tua. Dengar dia orang pun malu. Di rumah buat apa? Tengok TV lah ustaz, tak ada buat apa-apa. Apa yang menjadi kegemaran? Kartun Doraemon. Cukup suka saya. Malu dengar dia orang. Kerana apa tuan-tuan? Dengan ibadah sembahyang ni, apabila mayat, kalau kita menjadi mayat, elok-elok mayat itu dimasukkan sahaja ke liang lahat, ditutup dengan papan, dikambus dengan tanah. Yang kita bawa ketika itu ialah kain kapan pembalut badan. Selainnya ialah amal ibadah yang akan menemani kita sepanjang kita berada di alam kubur. Hatta ila yaumil qiyamah, hingga hari kebangkitan besok, hari kiamat. Oleh itu apabila terbujur kaku kita di dalam liang lahat itu, maka ibadah sembahyang akan datang. Dia akan duduk di hujung kepala kita tuan-tuan. Ibadah sembahyang. Sama ada ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, ibadah sembahyang akan duduk di hujung kepala kita. Maka datang ibadah zakat akan duduk di sebelah kanan. Maka datang ibadah puasa akan duduk di sebelah kiri. Maka datang ibadah-ibadah yang lain akan meliputi seluruh tubuh kita hingga ke hujung kaki. Tengok tuan-tuan. Maknanya kalau seseorang itu ahli ibadah, di hujung kepala dia ibadah sembahyang, di sebelah kanan dia ibadah zakat, di sebelah kiri dia ibadah puasa. Selain daripada itu, ibadah-ibadah yang lain akan menyelubungi seluruh tubuh dia. Tidakkah dikatakan bahagia dia? Di saat persoalan-persoalan mungkar nakir, ma rabbuka, ma nabiyuka, ma qiblatuka, ma ikhwanuka, ma imanuka. Tidakkah ibadah sembahyang menjawab? Tidakkah ibadah puasa menjawab? Tidakkah ibadah zakat menjawab? Tidakkah ibadah-ibadah yang lain akan menjawab? Kerana apa? Banyaknya ibadah. Sebaliknya kalau tidak ada, sembahyang pun tidak, zakat pun tidak, puasa pun tidak, ibadah-ibadah yang lain jauh sekali, mampu lidah nak bertutur menjawab. Tengok tuan-tuan, ini suatu kesedaran kepada kita. Ibadah inilah besok yang akan menjawab segala persoalan-persoalan yang ditanya oleh malaikat muka. Nakir tukang membeduk aja. Kau tak dapat, aku beduk. Selagi satu persoalan tidak lepas,
akan diulang-ulang, akan diazab ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Bukannya dalam dunia. Okey, tidak dapat soalan pertama, kita beralih kepada soalan yang kedua. Tak dapat soalan kedua, kita beralih kepada soalan yang ketiga. Tidak, tuan-tuan. Selagi soalan pertama, man rabbuka, engkau tidak dapat jawab, Allahu Rabbi. Selagi itulah engkau akan diazab, akan dibalun oleh malaikat nakir. Sehingga dikatakan terbenamlah mayat itu ke dalam tanah 70 hasta, kemudian dicongkil balik, disoal balik. Allah Akbar. Baik, seterusnya. Yang kedua, sebutkan olehmu, ingatkan olehmu, ulang-ulangkan olehmu pada mengambil dan memberi. Maknanya seksaan Allah dan kemaafan Allah. Kita kena ingat, kalau aku tak sembahyang, Allah Ta'ala akan seksa aku. Kalau aku tidak menutup aurat, Allah Ta'ala akan seksa aku. Kalau aku melakukan dosa, mengumpat, mengeji, Allah Ta'ala akan balas. Dan kalau aku tidak memohon pengampunan, kalau aku tidak beristighfar, bagaimana Allah Ta'ala nak memaafkan aku? Itu datangnya disuruh kita beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali atau 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak ada dosa, Nabi beristighfar 70 kali, dan setengah riwayat kata sampai 100 kali. Sedangkan kita ini siang malam bergelumang dengan dosa. Itu sebabnya ingatkan seksaan Allah dan sentiasa memohon keampunan Allah. Tuhan dah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, minta kepada aku, astajib lakum, aku akan perkenankan. Bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak melakukan dosa terhadap-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Aku takut dengan azab kubur, ya Allah. Mengadu kepada Allah. Jangan sombong. Jangan kita sombong dengan Allah. Kita ni hamba, tuan-tuan. Itu sebabnya beritahu, sentiasa ingat akan seksaan Allah, dan sentiasa ingat yang Allah Ta'ala itu Maha Pemaaf. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah. Dua dah. Yang ketiga, sentiasa ingat, sentiasa sebut, sentiasa ulang-ulang akan balasan Allah ke atas hamba-Nya di hari akhirat. Apa dia? Iaitu Allah Ta'ala akan mengeruniakan ganjaran pahala dan seksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarah engkau buat, Allah Ta'ala akan balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kejahatan engkau buat, Allah Ta'ala akan balas. Mana tiga perkara ni sentiasa kita ingat di dalam hati kita, di dalam sanubari kita.
Bermula asal yang pertama. Apa yang pertama tadi dia kata? Iaitu ingat Allah Ta'ala pada tanda-tanda kegemaran dan menakutkan. Yang ini gemar untuk beribadah dan takut nak melakukan dosa dan maksiat. Itu sebabnya yang pertama dia kata, tilik olehmu hai laki-laki. Disebut laki-laki dahulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni menjadi ketua, menjadi pemimpin. Paling tidak dalam rumah tangga dia. Dan orang lelaki inilah sepatutnya yang mentarbiah anak isteri, yang mendidik anak isteri dia. Sebab Tuhan dah sebut, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu. Wa ahlikum, dan anak isteri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya para suami yang bertanggungjawab untuk memberikan didikan agama. Itu sebabnya para suami kena ada ilmu, kena belajar. Sama ada yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu syara'iyah. Suami kena tahu. Hatta dalam bab haid nifas pun suami kena tahu. Suami kena tahu bagaimana nak mandi hadas. Suami kena tahu bagaimana rupa darah haid, darah nifas. Sampai macam tu, tuan-tuan. Jangan suami kata itu bukan kerja aku. Menjadi kewajipan suami mengajar. Itu sebabnya kalau suami dah mendidik para isteri dia, tak perlu lagi dah para isteri nak datang ke surau, nak datang ke masjid. Tetapi oleh kerana banyak permasalahan tak selesai, maka menjadi kewajipan para suami membenarkan isteri-isteri mereka belajar. Kalau tidak, berdosa dia. Kalau dia tak benarkan isteri dia nak belajar ke masjid ke surau ke. Sebab hukum asal ialah suami perlu mengajar mereka. Apa dia kata? Maka tilik olehmu, lihat olehmu hai laki-laki pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Aziz daripada ayat targhib dan tarhib. Ayat yang menggemarkan dan ayat yang menakutkan. Begitu juga ayat raja dan khauf. Lihat, maknanya kena rajin baca Al-Quran. Cuba kita lihat diri kita. Dalam sehari semalam, berapa ayat kita baca? Sedapat mungkin sekurang-kurangnya 100 ayat sehari semalam kita baca. Selain daripada surah-surah yang tertentu untuk dibaca sebelum tidur, surah yang dibaca selepas sembahyang subuh. Banyak, tuan-tuan. Itu yang saya kata tadi, yang awal-awal saya kata tadi. Kalau kita penuhikan masa kita dengan ibadah-ibadah sunat, nak makan roti tampal pun tak boleh lama-lama. Tak ada nak bersembang, tak ada masa nak bersembang dekat warung-warung. Sebab banyak sangat yang boleh kita buat.
setengah daripada ayat ayat pengharapan kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini ayat pengharapan. Meletakkan pengharapan kita kepada Allah. Apa kata Allah? Wala taqnatu min rahmatillah, dan jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa, sentiasa meletakkan pengharapan. Maksud pengharapan maknanya sentiasalah engkau minta kepada Allah. Dapat tak dapat serah kepada Allah. Allah Ta'ala nak ampun ke tidak ke, serah kepada Allah. Bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ampunkan dosa sekaliannya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala yang akan mengampunkan dosa-dosa kita, tuan-tuan. Itu sebabnya setiap kali lepas sembahyang, paling-paling tidak kita doa, Ya Allah, terimalah segala ibadah kami, Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Kerana apa? Kita meletakkan pengharapan. Bimbang-bimbang sembahyang subuh kita 2 rakaat tadi, walaupun pendek, bimbang-bimbang Allah Ta'ala tak terima. Maka kita meletakkan pengharapan. Aku tidak putus asa, Ya Allah. Aku tetap meminta kepadamu supaya engkau terimalah ibadah sembahyang kami tadi, Ya Allah. Itu dikatakan ayat rajak, meletakkan pengharapan. Yang kedua, Ya Allah, aku tidak pernah putus asa. Aku tetap memohon supaya diampunkan dosa-dosa aku, Ya Allah. Sebab Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pemaaf. Yang kita sombong sangat ni buat apa? Hebat sangat ke kita? Sampai kita sombong dengan Allah. Engkau buat dosa daripada celik mata sehingga malam nanti engkau nak tidur, tiba-tiba engkau tak ingat nak minta ampun kepada aku. Itu sebabnya dia katakan, di antara waktu yang paling afdal engkau berdamping dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jawfil laili. Fi jawfil laili itu maknanya pada perut malam, mana sepertiga malam. Bangun, bermunajat, minta ampun kepada Allah. Allahu Akbar. Kemudian firman dia lagi, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan barang siapa yang mengampun dosa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaghfiru dzunub. Siapa yang mengampunkan dosa kita? Siapa? Illallah, melainkan Allah. Itu sebabnya disuruh kita beristighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sepertiga malam, tuan-tuan, kita merayu, berlinangan air mata kita. Bab kita rayu sungguh-sungguh. Astaghfirullahal azim. Alif sin ta.
Aku meminta ampun ya Allah. Alif simta kalau kita mengaji Arab. Maknanya kita meletakkan suatu pengharapan kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Kita tak kata Ghafarallahul azim. Kita letak astaghfirullah. Meletakkan suatu pengharapan yang tinggi kepada Allah. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hanya kepadamu ya Allah aku bertaubat. Allahu akbar. Sebab disebut di situ. Barang siapa yang mengampun dosa illallah, melainkan Allah. Dua dah. Yang ketiga firman-Nya lagi, ghafiriz dzam wa qabilit taub. Ialah Allah yang mengampunkan dosa dan menerima taubat. Ghafiriz dzam, Allah Taala yang mengampunkan dosa. Bukan orang lain, Allah. Itu sebabnya minta ampun. Banyak dosa kita. Itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kalau hablum minan nas, kita minta ampun kepada manusia. Mana dua-dua ni kena jaga tuan-tuan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah banyak dosa. Dan begitu juga dosa kita sesama manusia. Itu sebabnya tuan-tuan, mana-mana kita pergi, sebelum jenazah itu kita hantar ke tanah perkuburan, adalah warisnya akan bercakap, sekira almarhum, almarhumah ada melakukan dosa kepada tuan-tuan, ampunilah segala dosa-dosanya. Kalau ada yang termakan dan terminum, halalkanlah. Dan kalau ada hutang piutang, tuntutlah kepada anak-anaknya ataupun kepada ahli keluarganya. Sampai macam tu. Di mana sahaja sebelum mayat itu kita hantar ke tanah perkuburan. Sedangkan mayat di atas pengusung itu berteriak, tuan-tuan, bertempik dia, jangan kau bawa aku, jangan kau tinggalkan rumah aku, jangan kau tinggalkan harta aku. Siapa kata? Mayat. Ketika mayat berada di atas pengusungan itu, dan suara mayat ini tidak didengari oleh jin dan manusia. Jin manusia tidak dengar, kecuali makhluk-makhluk lain, termasuk binatang ternakan. Kucing kita dengar rayuan tuan dia. Jin dan manusia Allah Ta'ala sembunyikan daripada pendengaran. Kalau kita dengar, tuan-tuan, kita humbankan aja dia. Baru kita letak atas bahu, nak bawa dia, mengengek dia, tolonglah, jangan bawa aku, jangan tinggalkan harta aku, jangan tinggalkan geran-geran tanah aku, buku-buku bank aku banyak, jangan. Itu humbankan dia. Kau pergilah sendiri. Tapi oleh kerana dia tak bersuara, tidak didengari oleh manusia dan jin, tetapi makhluk yang lain semua dengar. Allahu Akbar. Bertempik dia, tuan-tuan. Baik, seterusnya. Ghafiriz zambi wa qabilit taubah. Allah Ta'ala yang mengampunkan dosa dan menerima taubat. Taubat kepada Allah.
Astaghfirullah, 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 paling kurang. Kemudian bertaubat. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Kerana apa taubat? Kerana apa tuan-tuan? Di saat ketika roh sedang berkumpul di khalqum, yang dikatakan dah bunyi ghir-ghir, nak mati dah. Tanda-tanda seseorang itu akan mati, di antaranya mulutnya akan berbuih. Dan akan bunyi dengkoran seperti lembu kena sembelih. Itu nak mati dah tu. Dan ada lagi tanda-tanda yang lain. Apabila dah sampai di sini ni, pintu taubat telah tertutup rapat tuan-tuan. Selagi roh belum berkumpul di khalqum, mintalah mereka bertaubat. Itu sebabnya saya dah beritahu dahulu bagaimana para malaikat akan mencabut nyawa seseorang. Ada yang mencabut melalui kaki yang kanan, melalui kaki yang kiri, melalui tangan yang kanan, melalui tangan yang kiri. Dah cabut roh-roh daripada kaki, daripada tangan, maka roh tu akan berkumpul di dada, fi sadri. Berkumpul di sini. Itu sebabnya tuan-tuan, orang tanya, kaki dia dah tak ada dah, sejuk dah. Tangannya pun dah tak bergerak dah. Tengok nafas dekat dada, nampak berombak. Hidup lagi rupanya. Apabila dah sampai ke sadrun, hingga kepada ghir-ghir min khalqum, malaikat maut kata, itu tugas aku. Aku pula akan cabut. Itu sebabnya kadang-kadang para malaikat meminta bala tentera dia. Engkau datang kepada sepolan, kau cabut, 4 malaikat diperintahkan. Seorang cabut melalui kaki yang kanan, seorang kaki yang kiri, seorang tangan yang kanan, seorang tangan yang kiri. Kau cabut dulu. Kan dah sampai dekat sadrun dengan khalqum, aku yang cabut. Kau pandai silat macam mana, kau pandai taekwondo macam mana, tak mampu tuan-tuan. Berani mulut kata. Kalau berani rapat, ada kita dengar bunyi mulutnya ustaz, mulut dia kata apa? Kalau berani rapat, oh dia nak bercakap dengan malaikat tu. Tak ada tuan-tuan. Kaku kita di situ. Dah sampai fi sadri, maka malaikat Israel kata, itu tugas aku akan cabut. Di saat itulah, itu yang Nabi kata, wahai Israel, wahai malaikat maut, sakitnya. Nabi terasa tuan-tuan. Nabi kata, wahai malaikat Israel, wahai malaikat maut, sakitnya aku rasa di saat kematian. Maka Nabi ambil tangan dia, celup dalam bijana, dicelupkan tangan dia dalam bijana, Nabi sapu dekat muka dia. Ni Nabi tuan-tuan, yang maksum. Nabi kata, ya Allah, sakitnya ya Allah. Sehingga Nabi kata, ya Allah, kalau beginilah sakitnya ketika sakratul maut, aku minta kepadamu ya Allah, di saat kematian, roh nak berpisah di kalangan umat aku, biarlah aku tanggung kesakitan itu ya Allah. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau Nabi merasa begitu sakit ketika sakratul maut, apalagi kita.
Nabi yang maksum. Itu sebabnya disebut alim ulama, para syuhada, para rasul, para anbiya diuji dengan kesakitan ketika sakratul maut. Sebenarnya Allah Ta'ala nak angkat darjat mereka. Itu sebabnya tuan-tuan. Alim ulama, para syuhada, para rasul, para nabi terasa sakitnya ketika sakratul maut. Sebenarnya Allah Ta'ala nak angkat darjat mereka. Allah Ta'ala nak muliakan. Selepas ini engkau akan duduk di dalam keadaan sakinah, dalam ketenangan. Engkau dah tidak ada apa-apa lagi dah. Tetapi bagi orang yang berdosa dan maksiat, Allah Ta'ala azab ketika itu sebagai balasan dosa yang dia buat. Allah Akbar. Kerun kita tuan-tuan. Baik, sedikit lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan ialah Allah yang menerima taubat daripada hamba-Nya dan yang mengampunkan daripada segala kejahatan. Tengok. Allah Ta'ala yang menerima taubat. Kau tak nak bertaubat ke kepada Allah? Itu sebabnya banyakkan istighfar, memohon keampunan. Kemudian, dan dia juga yang mengampunkan daripada segala kejahatan. Sehingga firman dia lagi, kataba rabbukum ala nafsir rahmah, telah memfardukan Tuhan ke atas kamu dirinya rahmat. Maknanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa menurunkan rahmat. Itu sebabnya di saat-saat kematian, banyakkan kita berdoa, khususnya kepada yang nak mati, supaya Allah Ta'ala ringankan. Itu sebabnya Nabi ajar, Allahumma hawin alaina fi sakratil maut. Allahumma ya Allah hawin alaina, engkau ringankanlah ke atas kami ya Allah fi sakratil maut, ketika sakratul maut. Jangan lupa doa ni tuan-tuan. Rajin baca. Allahu Akbar. Kita tak tahu. Orang yang hampir mati itu sebabnya matanya terbuka. Orang nak meninggal dunia ni tuan-tuan, perhatikan. Mata dia akan sentiasa memandang ke atas. Kerana apa? Ketika itu diperlihatkan tempat dia. Kalaulah tempat dia dalam tempat yang baik, maka dia rindu sangat nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala terlalu gembira nak bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci nak bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala lebih benci nak bertemu dengan dia. Orang yang dalam keadaan dosa dan maksiat, dia benci nak bertemu dengan Allah. Sebab apa? Kena azab. Kalau dia benci nak bertemu dengan Allah di saat kematian, dia kata Allah Ta'ala lebih benci daripada kamu, kepada kamu. Itu sebabnya orang-orang yang beriman dan yang beramal salih, kadang-kadang dia tersenyum. Tapi tak adalah kita nampak kekeh-kekeh dia ketawa. Itu berlakon boleh lah. Dia senyum pula tengok saya. Bohong. Ada tuan-tuan jumpa? Bukan senyum je, kekeh-kekeh ketawa.
Tak ada. Dia senyum tu dia tahu ini tempat dia. Itu yang saya kata, di saat itulah maka peluh akan mercik. Seperti gelas ini tuan-tuan, diletakkan air kemudian kita tutup dengan piring, kita tutup macam ni, tiba-tiba dia berpeluh, keluar peluh. Itu dikatakan husnul khatimah di dahi orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Bukan seluruh tubuh dia, dahi dia mercik peluh, tanda husnul khatimah. Ini yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimallahu ta'ala anhu. Oleh itu sebagai penutupnya tuan-tuan, banyak ada ayat Allah, tanda-tanda Allah Ta'ala dah beritahu, kita nak tunggu apa lagi? Sentiasalah kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah, sentiasalah kita bertaubat kepada Allah. Itu bau sifat, bau tanda-tanda ar-raja, meletakkan pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan kalau kita mati, tergolong dalam golongan orang-orang yang beriman, tergolong dalam golongan orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah, serta dia terima segala taubatnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukuplah setakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'afina fi badadina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Allahumma inna na'udzu bika bi kalimatika tammati kulliha minar rihil ahmar wa minad da'il akbar bin nafsi wad dami wal lahmi wal 'azmi wal juludi wal 'urub. Subhanaka idza qadaita amran an yaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahil ladzi la yadurruhu ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.